نستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله الكذاب حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk berada dalam rumah Allah yang mulia serta indah ini. Allah beri kita kenikmatan melebihi kenikmatan kepada orang-orang lain, sehingga kan nikmat kelapangan itu mampu diguna pakai dengan sebaik mungkin. Dan kelapangan yang sebenar adalah kelapangan apabila ia mampu untuk menjana kebajikan di sisi Allah dengan nikmat kelapangan yang Allah kurniakan. Berapa ramai orang yang diberikan kelapangan, diberikan dia punya masa lapang, tapi dia masih lagi merasakan kesempitan pada waktunya. Namun kita hari ini yang duduk dalam rumah Allah yang mulia ini dapat melapangkan masa duduk dalam rumah Allah sebagai satu amalan kebajikan, beriktikaf dan pula niat untuk berada dalam majlis ilmu. Dan Allah Ta'ala mengurniakan kita pula satu lagi darjat, iaitulah Nabi menyebutkan man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sehinggalah dia kembali pulang kepada ahli keluarga dia. Sepanjang tuan-tuan duduk dalam masjid ni, dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan kita dengan nama fi sabilillah. Tuan-tuan tak perlu pun mengangkat pedang, tak perlu angkat senapang, tak perlu angkat bazuka ke apa ke, tak perlu. Tapi tuan-tuan, kita diberikan Allah nikmat fi sabilillah, duduk atas jalan Allah. Kalau berlaku apa-apa tuan-tuan, syahid kita dengan syahid kecil, namun syahid itu tuan-tuan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada pengurusi masjid, Jamik Perai, ahli jawatan kuasa serta timbalan pengurusi serta barisan pada jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid dan para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya tuan-tuan mai ke masjid tuan-tuan rasa ketenangan yang berlainan daripada tempat lain. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan mempunyai satu nikmat yang Allah bagi, dapat duduk dalam masjid yang cantik, masjid yang kondusif, masjid yang selesa, kapet pun tebal tuan-tuan. Lepas tu pula Allah bagi kita tengok, mata kita melihat benda-benda indah. Allah tak menyakitkan mata kita untuk melihat benda-benda yang buruk. Allah beri kita tuan-tuan hari ni, orang dekat Perai ni dapat nikmat duduk dalam masjid yang cantik tuan-tuan. Maka inilah nikmat yang patut kita syukuri tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Dan nikmat paling besar dan anugerah yang Allah bagi kat kita paling besar anugerah yang Allah bagi kat kita ini berdasarkan sepotong ayat Al-Quran. Allah menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Nikmat paling besar, anugerah paling agung sekali
laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini nikmat anugerah paling besar, iaitulah Allah menyatakan laqad manna Allah, sesungguhnya, sungguh-sungguh ni. Kalau orang mengaji Arab, dia kata laqad itu, qad itu dah sesungguhnya, memang dah taukid dah. Lam tu lam murid taukid juga, dikuatkan, kata sungguh-sungguh ni. Manallah, anugerah Allah Ta'ala bagi kepada umat ini, alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada hari kiamat, orang yang yakin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anugerah paling besar ialah apa? Idh ba'atha fihim rasulan, ketika mana diutuskan kepada mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, daripada diri-diri mereka, daripada kalangan-kalangan manusia ini juga. Anugerah yang Allah Ta'ala bagi kat kita, diutuskan seorang rasul di kalangan kita sendiri. Laisa minal malaikah, bukan di kalangan para malaikat, tapi diutuskan di kalangan manusia biasa. Alaihim, yatlu alaihim ayatih. Rasul ni mai buat apa? Yang dipanggil anugerah ni macam mana? Yatlu alaihim ayatih. Rasul ni datang dan bawa satu benda, dibacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, dengan mengajar kita dustur perlembagaan. Perlembagaan yang direct datang daripada Allah, bukan daripada karangan manusia, bukan daripada telekan ahli-ahli nujum, bukan daripada syair-syair para penyair, tapi datang daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Rasul ni datang membersihkan kepada mereka hati-hati dan jiwa-jiwa mereka daripada sifat penyembahan selain daripada Allah. Kalau Rasul ni tak main, tuan-tuan, hari ni agak-agak orang perai ni, orang Islam di perai ni, apa akan jadi? Tanpa Rasul ini apa jadi kepada orang-orang satu dunia hari ni, tuan-tuan? Apa jadi dengan kita? Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kitab Allah Al-Quran dan hikmah, iaitulah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Tuan-tuan, habaq kat saya satu agama dalam dunia ini yang mempunyai satu ajaran sampai mengajak umat dia, mengajak penganut dia cara kencing bagi betul. Ada? Cari satu main agama yang cerita pasal nak kencing macam mana. Cari main satu agama yang satu ajaran falsafah mana-mana agama yang ajak manusia nak makan ni, nak masuk tangan dalam mulut nak makan ni, nak ajak makan bagi betul. Ada? Saya ingat, tuan-tuan, zaman kami duduk mengaji dulu, waktu di Mesir, tuan-tuan, mengaji dulu ketika bulan Ramadan, Syekh Nuruddin Al-Banjari akan pergi duduk sana, tuan-tuan, duduk sebulan, berhabis kitab-kitab ni. Waktu dia mengajak satu kitab fiqh, waktu dia mengajak kitab fiqh, fiqhul minhaji, tuan-tuan, nak khatam kitab tu, mai pada bab tentang kencing. Macam mana nak mengajar kencing, nak buang ayak bagi betul. Syekh buat apa, tuan-tuan? Syekh bangun, berdiri dan tunjuk contoh macam mana. Seperti mana, dia kata, seperti mana Syekh aku dulu mengajak untuk mengajar bagi memahamkan manusia, memahamkan umat ini bagaimana nak tunjukkan cara kencing bagi betul, kedudukan duduk itu bagi betul. Syekh kata aku kena tunjuk ke apa. Maka Syekh berdiri, tuan-tuan, dia tunjuk cara macam mana. Dan Syekh abang apa, tuan-tuan? Ada tak mana-mana agama yang mengajar kamu macam ni? Memang tak ada. Memang tak ada, tuan-tuan. Mengajak cara betul, mengajar cara makan bagi betul,
mengajak cara minum bagi betul, mengajar cara hidup bagi betul. Hari ni satu dunia tuan-tuan, semua patah balik kepada ajaran Islam. Semua patah balik, kata inilah yang cara paling betul. Semua hari ni nak sihat, dia buat intermittent fasting. Satu dunia hari ni tuan-tuan, dah mula mewar-warkan dah, suruh buat intermittent fasting, suruh puasa. Nak sihat kena puasa. Mengajak pula cara nak makan buah. Kalau nak makan buah kena makan sebelum makan, baru dia tahu. Nak minum air tuan-tuan, minum air hari ni baru dia tahu kata minum air yang sebenar. Ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak minum, bukan minum geluk-geluk bukan. Kena ajak minum tuan-tuan dengan cara menghirup. Sebab tu tuan-tuan, tengok orang tua-tua dulu-dulu, orang tua-tua dulu punya cara. Saya rasa orang tua-tua dulu tuan-tuan, dia tak tahu itu adalah perkara sunnah Nabi yang ajak dekat dia. Dia mewarisi daripada tok ataupun nenek-nenek dia, nenek moyang dia. Tapi benda tu tuan-tuan hari ni terpadam dan mula terkikis sikit demi sikit. Orang dulu dia tuang air, kalau dia minum kopi dia tuang air kat mana? Piring. Ingat tak? Dia tuang air slow, dia tuang air kat piring. Dia tak tiup air tu. Dia buh kat atas piring sebab dia kata bila permukaan tu besar, air cepat sejuk. Dia tak tiup air. Yang kedua tuan-tuan, dia buat apa? Dia menghirup daripada piring. Bila piring dia lepiang, angkat air ni, dia hirup, serut dia bunyi. Dia minum sikit, mulut muncung sikit perut, dia tarik, tu dia tak balik. Bila dia pakai gelas macam ni, dia akan geluk. Yang betul guna gelas, dia kena tarik sikit. Dia kena tarik sikit-sikit. Tu cara minum air kan betul. Siapa ajak? Nabi kita SAW. Saya kalau tuan-tuan letak, saya botol saja. Botol saya letak, saya malas nak minum. Saya tak minum. Bukan tak minum sebab apa? Sebab nak minum macam mana kalau dengan botol? Boleh, tapi tak hujung sikit, straight punya tu macam tak apa cantik Dia kat mana pun ada cawan. Dia tuan-tuan, nak bagi kalau kat ustaz ke kat siapa ke, bagi macam ni betul elok dah lah. Tapi ustaz taklah tuang dalam piring piduk hirup depan tuan-tuan, taklah. Tapi cara orang tua-tua dulu, dia dah follow dah. Cuma tanya kat dia, apa sebab buat lagu tu? Tak nak bagi cepat sejuk. Dia tak tahu itu adalah perkara yang dia buat lagu tu boleh menghirup air dalam piring itu, menunjukkan kepada satu cara sunnah Nabi SAW. Orang yang buat macam tu, dia jarang-jarang nak kena batu buah pinggang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka Allah menyatakan bahawa orang yang mengikut yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, ajak kita pasal syariat, ajak pasal kehidupan. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu dulu, sebelum mai Nabi Muhammad dulu, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sesatnya. Tuan-tuan tahu sesat dia berapa lama? Tuan-tuan, orang-orang jahiliah berperang di Mekah berapa lama? Di Madinah berapa lama? Perang di Mekah, di Madinah tuan-tuan, perang di Mekah, peperangan Mekah antara kaum dengan kaum ni, kabilah dengan kabilah ni berperang dalam tempoh masa 40 tahun tanpa henti. Kalau orang lain tuan-tuan di Mekah 40 tahun, di Madinah, kita rasa hari ni pergi Madinah orang dia lembut kan? Lembut orang Madinah. Pergi Madinah ni tenang. Masuk masjid tuan-tuan ni tenang. Tu sungguh-sungguh abang bukan nak puji. Sungguh. Tuan-tuan kena kekalkan suasana macam ni, jangan bagi ingat lah. Elok lah. Tenang, relax. Suasana dia orang panggil apa? Boleh meduk lah, boleh meduk iktikaf, boleh duduk lah tuan-tuan, suasana macam ni. Jangan tukar tau. Jangan tukar bagi aircon slow ke apa, jangan.
Buat tukar bagi aircon seluruh memang orang tak main. Ni abang tu terang lah. Saya cakap bagi tu terang. Orang kalau nak main tempat kita, orang akan duduk dengan keadaan selesa. Pasal apa orang suka pergi supermarket? Pasal ada aircon. Tapi bila orang boleh duduk dekat masjid, dengan duduk macam ni, aircon ada tara-tara ni, jangan dia buat kedekut, kita bagi kurang sikit aircon sebab karen semua. Ni karen boleh bayar. Mana ada masjid miskin? Ada masjid bankrupt? Pernah dengar masjid bankrupt? Kok saya tak tahu? Ni saya pesan awal-awal masjid lawa Saya pun pentadbir masjid tuan, kita takbir masjid. Masjid kami masjid orang susah, masjid kampung. Masjid kampung tuan. Tapi masjid tuan cantik sungguh. Tuan-tuan jangan bagi kurang dia punya suasana macam ni. Jangan downgrade, upgrade apa. Masjid kalau downgrade koman sepana. Jangan downgrade, bagi tambah kondusif lagi tak apa. Tambah pewangi-pewangi yang lalu yang best-best lagi. Okey, cantik lah. Bagi pewangi-pewangi yang sempoi sikit, bubuh bakhur ke apa ke. Yang bulat dia punya ni melekat kat kita punya kapet-kapet ni. Dia menambah upgrade lagi. Jangan downgrade. Downgrade pergi tukar, tak mau buka kipas, tak mau buka apa tuan-tuan ni buat pasal. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Di Madinah begitu kondusif, begitu cantik, begitu indah, begitu tenang tempat dia. Tuan-tuan tak tahu kisah dia 120 tahun berperang. 40 tahun di Mekah perang, tapi di Madinah 120 tahun. Walaupun tenang dulu, tenang sekarang. Sebelum tenang itu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, 120 tahun berperang. Yang masuk ke Madinah ni siapa? Orang-orang daripada Arkan, orang-orang daripada Nazaid masuk, pada puak Jurhum masuk, sampailah memenuhi ruang-ruang ini. Macam mana Yahudi boleh masuk ke kota Madinah? Ni tentang lipatan-lipatan sirah yang kita tengok di Madinah dengan Mekah ini. 120 tahun dengan 40 tahun. Dalam tempoh masa ni tuan-tuan, siapakah makhluk paling seronok sekali? Makhluk paling gembira, makhluk paling memang makhluk paling menggila seronok dia dan paling rasa bestnya sekali siapa dia? Antara makhluk-makhluk yang paling sempoi pada masa itu, yang paling seronok, paling bangga, ialah satu makhluk yang Allah Ta'ala beri dekat dia satu tempoh masa nyawa dia begitu panjang. Makhluk tu tuan-tuan yang paling gembira sekali ialah Iblis laknatullah, Azazil. Azazil paling gembira sekali, paling seronok sekali. Sebab dia punya tujuan dia ialah menjadikan manusia ini berpecah belah. Azazil, dia punya tugas dia ialah memastikan tidak ada penyembahan Allah. Tak berlaku langsung. Tempoh masa antara zaman Nabi Isa alaihi salam sampai dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempoh masa yang cukup panjang, dipanggil sebagai zaman fatrah. Dan tempoh masa itu tuan-tuan, makhluk paling seronok adalah Azazil. Sebab apa Azazil? Dia kata apa tuan-tuan? Aku mampu, kerana falsafah Azazil ni apa dia? Nak membawa sebanyak mungkin tangan-tangan umat Nabi, anak-anak Nabi Adam ini, nak merangkul sebanyak mungkin, nak bawa semua sekali masuk ke dalam neraka Allah. Nak bawa tuan-tuan, bawa saya, bawa semua orang masuk neraka. Ini tujuan Azazil, tak ada lain. Walaupun pada masa itu tuan-tuan, bila mana selepas daripada zaman Nabi, tempoh masa itu, ada lagi umat yang melaksanakan syariat Nabi Ibrahim AS. Di kota Mekah ada satu orang laki-laki. Dia ni orang dia lembut, orang dia baik, masyarakat suka dekat dia, sayang dekat dia, seronok dengan dia tuan-tuan. Dia ni pembesar orang-orang Mekah. Dan pada masa tu, semua umat-umat, semua manusia pada masa tu tawaf di Kaabah tak pernah putus. Dan tawaf itu menggunakan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Mai satu orang tokoh ni, saya abang tuan-tuan, tokoh ni nama apa? Tokoh ni nama tuan-tuan kena ingat, pasal dialah punca kepada
menyebabkan berhala mula masuk ke kota Mekah. Mai orang ni tuan-tuan, dia keluar daripada kota Mekah, dia pergi berdagang ke Syam. On the way balik daripada Syam, nak balik mai ke Mekah semula, dia berhenti di satu tempat perhentian. Dia tengok ada orang, tuan-tuan, ada orang duk berkerumun ramai-ramai, duk jual satu jenis patung yang diperbuat daripada kayu, dan mula menyembah patung kayu ni. Dia mula sembah patung kayu ni. Bila kawan ni duk tengok, tuan-tuan, dia tengok, perhati tengok, dia kata macam sempoi ya, macam best ya. Kawan ni pula kata, yang tukang jual, dia kata ni patung ni nama dia Hubbal. Kalau kamu bawa balik dia, letak dekat depan Kaabah, dan kamu minta dekat dia supaya dia ni menjadi perantara antara kamu dengan Allah. Masa tu dia pun masih yakin kata Tuhan ni Allah Ta'ala. Keyakinan kepada Allah ni masih lagi ada. Tuan-tuan, ni Azazil punya kerja. Dia bagi mereka ni, tuan-tuan, bawa balik satu patung. Nama tokoh itu ialah Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, tuan-tuan, bawa balik satu patung, letak depan Kaabah, dan dia hanya pusing sikit lah. Dia tak kata jangan sembah Allah, dia tak kata. Tapi dia kata kamu macam ni, kita sembah Allah, minta pada Allah, jangan minta pada yang lain. Cumanya kan bagus kalau ada makhluk yang boleh mampu pergi berunding dengan Allah. Jadi dia ambil patung ni, Hubbal ni, letak depan Kaabah. Semua orang pergi minta dekat Hubbal ni, pergi sat berunding dengan Allah Ta'ala agar beri pada apa yang kami nak. Mula asal, tuan-tuan, sampailah akhirnya mula duk minta. Last sekali Amr bin Luhai tunjuk cara sampai tahap mula sujud depan depan Hubbal ini. Bermula dari situ, tuan-tuan, kemasukan berhala mula masuk Hubbal, masuk Latta, masuk Uzza. Mai pula, tuan-tuan, daripada satu hari Amr bin Luhai ini, satu jin telah pun memimpikan, bagi mimpi kawan ni Amr bin Luhai ni, bagi hapak dekat dia tempat di mana terletaknya, tertimbusnya patung-patung berhala yang pernah ada wujud di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nama Yaghuth dengan nama Ra'u. Bagi mimpi, dalam mimpi Amr bin Luhai ni, tuan-tuan, bila mimpi Amr ni bangkit pakat pi, dia pi tempat, tuan-tuan, di kawasan Tan Naim. Korek balik dan korek jumpa betul. Lebih depa yakin ni Azazil punya kerja, tuan-tuan. Lebih yakin lagi, pakai angkat balik pula, bawa keluar, tuan-tuan. Dan mulai dari saat itulah satu dunia yang mengetahui bahawa Yaghuth dengan Ra'u ini ada dalam kota Mekah, pakai semua mai untuk berada dalam kota Mekah untuk menyembah berhala. Tuan-tuan, ini yang pernah berlaku di kota Mekah. Azazil punya matlamat, satu, menyebabkan manusia tidak lagi menyembah Allah. Yang keduanya, kerja Azazil, kerja iblis sampai ila yaumil qiyamah, memberikan perpecahan kepada umat. Manusia akan berpecah, manusia tak akan bersatu. Apatah lagi orang yang menyembah Allah, yakin dengan agama Islam, lagi dia nak akan buat kita berpecah. Maka, tuan-tuan, dia punya seronok tak ada dah. Ramai orang telah ikut dia. Dan setiap hari, tuan-tuan, Azazil akan buat mesyuarat dengan semua, setiap hari tau. Masjid buat mesyuarat berapa kali setahun? 4 kali setahun. Tuan-tuan, kalau pengurusi ajak, jom kita buat tiap hari mesyuarat, mampu ya? Habis ya? Kita buang pengurusi tu hari-hari mesyuarat. Pengurusi ni apa? Mesyuarat sikit-sikit mesyuarat. Azazil mesyuarat dengan Dewan Tentera hari-hari. Mesyuarat kat mana? Ustaz tahu semua mesyuarat kat mana. Dia pakai ballroom mana pula dia mesyuarat. Tuan-tuan, ini sirah, dan ini merupakan hadis dari Nabi SAW, ceritakan balik apa yang berlaku kepada Azazil.
Azazil tuan-tuan, dia setiap hari bermesyuarat dengan dia punya tentera ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, min lajil bihar, di tengah-tengah lautan. Tentera dia akan main untuk bermesyuarat dengan dia. Apa dia punya agenda mesyuarat? Agenda dia mesyuarat ada ucapan pengerusi, lepas tu ada zakilah kali, ada bihun dengan karipap. Itu tuan, Azazil dia punya mesyuarat tuan-tuan. Agenda ada satu lah, iaitulah laporkan kepada aku berapa ramai daripada umat ini yang telah engkau sesatkan. Itu ya laporan Azazil tuan-tuan, hari-hari. Dan satu gerombolan tentera syaitan ini, iblis ini, dikerahkan untuk berada di kaki-kaki langit untuk mencuri dengar apa jua yang ada rahsia langit dibincang oleh para malaikat. Lama dia duk curi dengar tuan-tuan, duk curi dengar ni, tak ada apa pun kena. Tiba-tiba tuan-tuan, satu malam tuan-tuan, ketika mana tengah duk curi-curi dengar ni, Allah memerintahkan para malaikat untuk merejam semua syaitan-syaitan ini dengan batu daripada langit. Bila rejam tuan-tuan, bila rejam mereka ni, yang kena ni ada yang mati, ada yang pingsan, ada yang berbuih-buih mulut, menyebabkan berita sampaikan Azazil. Sampai beritakan Azazil tuan-tuan, Azazil panggil. Jadi kalang kabut lah, tak pernah berlaku. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun tak pernah berlaku. Curi dengar start dari zaman Nabi Adam alaihi salam lagi, sampai zaman Nabi, sampai dah penghujung dah, hujung dah. Tiba-tiba dia kena lagu tu tuan-tuan, jadi pelik, tak pernah berlaku. Terus kalang kabut, urgent meeting, jumpa. Bila jumpa tuan-tuan, Azazil mengerahkan setiap pelusuk dunia ini, dihantar bala tentera dia untuk siasat apa punca jadi macam ni. Masuklah satu pelusuk, satu batalion tentera masuk kawasan ni, satu batalion masuk sini, ada satu batalion tuan masuk ke Mekah. Sampai di Mekah tuan-tuan, rupanya laporan pun keluar segera. Jangan tanya laporan datang ke WhatsApp ke Telegram ke, jangan tanya. Sampai laporan kepada Azazil bahawa malam itu ialah merupakan malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itulah malam yang direjamkan kepada para syaitan ini. Itu petanda nombor satu paling awal kepada Azazil. Siasatnya siasat, wahai Azazil, Muhammad yang kita tunggu-tunggu, yang kita bimbang-bimbangkan, yang kita risau-risaukan itu telah pun dilahirkan pada malam ini. Malam itu 12 Rabiul Awal tuan-tuan, lahir Nabi Muhammad SAW. Lahir malam tu tuan-tuan, petanda awal kena arah ke iblis ni. Maka tuan-tuan, dipanggil semua tentera balik semula. Azazil pada malam tu tuan-tuan adalah makhluk yang paling kecewa sekali. Dia berguling atas pasir, ambil pasir buh atas kepala, menjerit-jerit, menangis-nangis dia, merung-rung dia. Maka tuan-tuan, Azazil berdiri depan dia punya tentera-tentera dia. Kita pelik, Nabi baru lahir, duk baby lagi, belum jadi Rasul. Rasul bila jadi? 40 tahun. Maknanya lahir Nabi pada hari itu lagi 40 tahun, barulah Azazil ni nak berdepan dengan Nabi Muhammad. Betul tak? Tetapi kebimbangan dan kerisauan Azazil, Allah campakkan takut pada dia, campakkan bimbang pada dia 40 tahun lebih awal. Lalu Azazil bangun tuan-tuan di depan semua tentera-tentera dia. Dia mengeluarkan satu statement. Dia kata apa? Ya ma'asyaral syayatin, ya ma'asyaral jundi, wahai sekalian para tentera-tenteraku, la rahatan li ba'dal yaum, lepas daripada hari ini, start pada hari ini, tidak ada lagi kerehatan untuk aku. Tak ada rehat dah, tak ada masa dah nak seronok apa, tak ada dah. Iblis sendiri tuan-tuan, Azazil mengistiharkan,
bermula daripada hari kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada lagi kerehatan untuk dia. Itu yang dia buat kerja tuan-tuan, sampai sesat seluruh Mekah. Dan akhirnya tuan-tuan, selepas 40 tahun, Mekah yang asalnya tempat paling tenang, tempat yang paling orang nak pi, berlaku peperangan kabilah selama 40 tahun. Berlaku perang 40 tahun tuan-tuan. Kemudiannya tuan-tuan, penuh berhala-berhala, 360 berhala penuh di Kaabah. Nak menunjukkan kata berjayanya Azazil ini. Masuk 40 tahun, Nabi masuk je 40 tahun tuan-tuan. Masa inilah ketika Nabi menerima wahyu pertama. Lepas tu selang lebih kurang senggang dekat setahun nak dapat balik wahyu yang kedua. Lepas turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas turun ayat ni, Nabi balik, Nabi zammiluni selimut aku. Kharijah selimut Nabi tuan-tuan, menenangkan Nabi balik. Pulang, kemudian pula bawa pergi jumpa dengan Suraqah bin Naufal. Cerita tahu punya inilah tanda-tanda kerasulan. Kemudian bawa Nabi pula balik semula ke rumah. Tunggu Nabi punya kecewa sebab wahyu tak turun. Turun surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun kamu, fa'anzir, bagi peringatan kepada semua manusia. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kamu, kenalkan orang dengan nama Tuhan kamu. Tuan-tuan, pulang pada hari ketika mana dia tengah berselimut, Nabi terus tanggal selimut, bangun tuan-tuan. Terus Nabi kata apa kat Khadijah, ya Khadijah, wahai Khadijah, simpan semua selimut aku, simpan tempat tidur aku, simpan bantai aku. La rahatan li Muhammadin ba'dal yaum. Nabi mengeluarkan satu statement, selepas daripada hari ini tidak ada lagi kerehatan bagi Muhammad. Muhammad tak ada rehat dah. Tuan-tuan, pada ketika itulah mulanya perperangan antara Azazil dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azazil tugas dia ialah untuk memasukkan tuan-tuan dan saya, semua umat Nabi Muhammad, semua umat start dari Nabi Adam, semua masuk neraka. Dan Nabi Muhammad punya matlamat dan objektif ialah untuk memasukkan tuan-tuan, saya, anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang, kesemuanya nak dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersalahan dengan kerja Azazil, dia berlawanan dengan matlamat Azazil. Maka pertemuan antara dunia putih dan dunia hitam, pertemuan antara dunia Azazil dan dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kita hari ini yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kerja yang kita kena buat sekarang? Kita nak meneruskan keberjayaan Azazil ataupun kita nak membangkitkan kejayaan dan kejayaan yang pernah diraih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak jadi penerus kepada perjuangan Nabi Muhammad ataupun penerus dan pembawa kepada matlamat Azazil? Saya lontarkan soalan itu kepada orang-orang di Pride. Kerja kita sekarang tuan-tuan bukan satu kerja, nak bagi faham matlamat dulu. Saya tak mau cerita jojoh tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan satu tu je. Matlamat kita sekarang apa? Hidup tanpa matlamat macam orang mabuk tak tahu nak pergi mana. Dunia ni tuan-tuan, kita boleh mabuk dengan dunia. Kita kena balik on track balik. Hari ni matlamat aku nak pergi mana? Kita nak jadi follower siapa? Hari ni kan perkataan trending, follower, influencer. Tentu nak follow siapa? Nak follow Abang Tega? Nak follow Abang Tesla? Nak follow siapa? Ni tuan-tuan, dua nama ni tak boleh sebut dalam rumah. Sebut dalam rumah, sopa kita ambil racun tikus tu.
Boleh berbuih mulut tuan. Orang lain buat, orang lelaki kena. Tak patut. Tuan-tuan, balik on track balik. Nak jadi followers apa? Tuan-tuan, bawalah anak-anak kita, zuriat keturunan kita kepada matlamat yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon pada tuan-tuan, saya minta kat tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang duduk dalam ni, kita ada zuriat keturunan kita. Jaga zuriat keturunan kita agar tidak menjadi pembawa kepada matlamat iblis laknatullah ini. Kerana tuan-tuan, iblis telah kecewa dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruslah mengecewakan iblis ini tuan-tuan. Terus kecewakan dia. Jangan bagi dia seronok, jangan bagi dia rasa bangga dengan kita sebab kita pengikut dia. Berapa ramai di kalangan umat-umat terdahulu yang telah mengecewakan nabi-nabi mereka dan membanggakan Azazil. Umat Nabi Nuh alaihi salam, umat Nabi Nuh tuan-tuan, pengikut setia Nabi Nuh tuan-tuan, umur 50 tahun dilantik jadi rasul, berdakwah 950 tahun. 950 tahun berdakwah tanpa henti, without fail. Dakwah 950 tahun. Kalau kita hari ni tuan-tuan buka Facebook kita, buka TikTok kita, di masjid ni ada TikTok, dekat masjid tu ada TikTok. TikTok ni tuan-tuan, pasal beberapa video yang kita buat viral lah sikit, dia naik rating follow tuan-tuan kat 10,000 lebih. Pasal video bagi orang tidur, bagi grab food tidur. Kalau tuan-tuan lalu kot tuan-tuan punya video, tak tahu lah, video pasal musim panas. Musim panas kan, musim panas dulu kan, bulan 9 tak salah saya, musim panas. Bulan 9 ke? Tahun lepas kan? Tahun lepas ke tu ni? Tahun lepas ke? Tahun lepas. Musim panas tuan-tuan. Lepas tu duk kesian tengok abang-abang grab kita ni duk pi kan, dia duk dalam panas. Tu masjid pun apa, kita buka aircon full blast antara waktu start pukul 12.30 sampai asar. Buka aircon kuat-kuat ni sampai hari ni. Start dah tahun lepas sampai hari ni. Sampailah kita dah buat lagi. Khusus tempat tu, lepas tempat tu tempat orang boleh semayang. Kita sediakan tempat untuk mereka merehat. Kapet gebu tebal, boleh rehat, boleh tidur. Aircon kita buka kuat-kuat. Toilet pun ada, nak mandi boleh. Ayak semua ada, nak minum semua ada. Tuan-tuan, buat video naik rating sampai 180,000 lebih, 180,000 K. Orang follow tu pun tengok terkejut, follow sampai 10,000 lebih. Rasa biar betul tuan-tuan. Nabi Nuh alaihi salam, follower dia berapa orang? Follower dia berapa orang? 950 tahun duk dakwah. 82 orang. Sampai ya? 950 tahun, 82 orang dakwah. Cuba bahagi tengok setahun berapa orang ikut. Tak ada orang ikut setahun. Siapa pun tak ikut. Tuan-tuan, kuat tak para Nabi ni? Itulah Nabi Nuh digelarkan abdan syakura, hamba yang paling tinggi syukur dia kepada Allah. Stay juga, dakwah juga. Umat dia buat apa? Umat dia kata dekat dia, wahai Nuh, yang 82 orang ni pula al-fuqara wal masakin, geng-geng hak miskin, apa kedana tak tahu apa, memang tak tahu, kira miskin lah. Yang ni lah, yang tak kuat, ada masalah kesihatan, semua yang ni follower dia. Pemegang kad JKM yang follow dia ni. Tuan-tuan, selang tak berapa lama, mai geng-geng ni, dia tetap dakwah juga kat geng-geng bangsawan ni. Dakwah juga. Dan akhirnya tuan-tuan, geng-geng ni tak tahan dengar. Lepas 950 tahun tak tahan dengar,
Mai jumpa dia. Wahai Nabi Allah Nuh, wahai Nuh, kami ni duk dengar kang lama dah duk dengar duk ceramah kat kami ni. Tak habis-habis sembahlah Allah, jangan sembah berhala. Macam ni lah Nuh, kami macam ni lah, kita win-win lah. Azan lah. Okay. Stay tune, tunggu selepas ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, geng-geng bangsawan ni mai tanya dekat dia, macam ni lah kita win-win lah, senang. Kami pun tak larat dengar dah duk sembang, tak larat dengar duk sampai kat kami dah. Dan ni macam ni lah, kami follow hang. Oh, Nabi Nuh dengar seronok ah. Ramai kan tuan. Hampir keseluruhan daripada wilayah Fadam Al-A'ram tu nak mai follow Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mai nak duduk dengan Nabi Nuh. Seronok ah. Tapi Nabi Nuh kan, Nabi Nuh ada satu syarat. Kami boleh follow hang, tapi dengan syarat dia ialah 82 orang ni yang pemegang kad JKM dengan zakat Pulau Pinang kami tak mau. Tak depa pergi tepi. Kami tak mau depa ni.
Kami nak yang ni ya. Kami nak kami ya. Sebab kami ni geng-geng bangsawan, tak ada kawan dengan dia ni. Okey lah ni hang pilih antara kami dengan dia. Yang mana tu hang nak? Tuan. Dia bagi syarat. Nabi Nuh tak kata balik saya fikir dulu kot noh. Nanti saya fikir balik. Macam untung aku pilih hampa lagi. Dah. Terus bagi jawapan. Jawapan dia apa? Sorry. Macam ni ya. Kalau itu syarat hampa, maknanya hampa tak jujur dengan aku. Tak ikhlas pun. Maknanya apa? Aku memilih 82 orang yang setia dengan aku dah lama dah. Maka oleh itu aku menolak hampa. Dia kata kalau begitu wahai Nuh, mulai daripada hari ni kami dah minta ke hang, kami nak follow hang, tapi hang tak boleh ikut syarat kami. Ni cerita nak perangkap Nabi Nuh ni. Kalau begitu mulai hari ni jangan sampaikan dakwah kamu lagi kat kami. Jangan lagi dah, stop. Maka tuan-tuan, Nabi Allah Nuh, dipendekkan cerita ni tuan-tuan. Kitab ni tuan-tuan tengok dalam kitab sirah berkaitan dengan sirah Ibnu Kathir. Cerita pasal Qisasul Anbiya. Nabi Nuh kata apa? Terus angkat tangan doa. Dirakamkan dalam Quran dalam surah Al-Hujurat. Berkaitan dengan doa Nabi Nuh alaihi salam. Angkat tangan doa terus. Ya Allah, kau balaslah kepada mereka ni, azabkan kepada mereka ni, dan tinggalkan kepada aku orang yang beriman ya. Yang lain tu semua azab. Permintaan Nabi Nuh, kekecewaan dia. Kullu nabiyyan fi da'watul mustajabun. Setiap para nabi ada satu doa yang dimustajabkan. Dan doa Nabi Nuh ni diguna pakai pada waktu itu, minta pada Allah. Allah jawab balik, wahai Nuh, aku kan bagi kepada kamu doa yang kamu minta ni. Wala takilni, jangan kamu kembali kepada aku selepas aku turunkan azab. Jangan minta tolong tarik balik, jangan. Sebab kalau aku turunkan azab, aku tak tarik balik dah. Tuan-tuan, maka itu yang berlakunya peristiwa banjir besar yang menenggelamkan sampai anak dan isteri dan Kanaan ini. Anak ada nama Kanaan tuan-tuan pun tenggelam sama bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, bersama dengan isteri dia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, berapa ramai para nabi yang kecewa, berapa ramai para nabi yang telah dikecewakan oleh umat-umat dia. Adakah kita umat Nabi Muhammad pun nak mengecewakan Nabi kita Muhammad SAW? Ini saya nak bawa tuan-tuan pada malam ini, supaya kita tuan-tuan dalam hidup kita ni ada perasaan, satu perasaan. Kalau aku buat salah hari ni dan aku melahirkan zuriat-zuriat yang memberikan kesalahan kepada agama ini, akulah manusia yang mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Nak hidup dengan siapa lagi? Syafaat adakan Nabi kita SAW. Tuan-tuan nak percaya dengan siapa lagi? Tuan-tuan nak cari siapa lagi tuan-tuan? Maka inilah yang saya sebutkan hari ini tuan-tuan, bahawa on track balik pada track asal balik, supaya kita jaga diri kita, ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita, agar mengecewakan Azazil dan membanggakan Nabi Muhammad SAW, dengan meninggalkan umat ini dengan umat yang paling sempurna di penghujung dunia ni tuan-tuan. Meninggalkan satu umat yang umat ini telah membawa risalah Nabi dengan betul. Inilah kerja tuan-tuan sebagai orang masjid. Ini kerja tuan-tuan sebagai orang masjid. Kerja tuan-tuan sebagai orang yang duduk dalam masjid, menjadi jemaah masjid. Inilah tuan-tuan, saya tak mau cerita orang yang tak main masjid, saya nak cerita pasal orang main masjid. Kerja kita ialah untuk mengecewakan Azazil dan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Balik semula pada track asal, kembali kepada fitrah semula, iaitu mengikut agama sebagai the way of life, bagi agama sebagai satu cara hidup, bukan agama atas nama pada sesuatu saja. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebagai pengakhiran malam ini, saya tak mau bagi panjang-panjang tuan-tuan punya kuliah, sebab tuan-tuan nanti akan jadi bosan untuk datang ke masjid nak main kuliah. Cukup sekadar sepatut cukup. Takut tuan-tuan main hari ni, Ustaz Yusuf bagi ceramah sampai sejam setengah ke sejam 2 jam ke, tuan-tuan esok tuan-tuan tak main kuliah dah. Dia ni main masjid perai memang lama-lama kuliah. Tak, saya akan bagi setara tuan-tuan. Cukup-cukup lah. Tapi bawa balik. Kalau main kosong, kali tak mau main lah. Tuan-tuan main balik, tuan-tuan ada kesan. Hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan khamsun la takunu fil munafiq. 5 benda tak ada pada orang munafik. Kita orang Islam betul kan? Tulen kan? Tulen ke tiruan? Tulen bang. Tulen ke tiruan? Tulen.
Islam tulen, Islam totok, Islam yang lahir dengan agama, lahir terus dengan agama. Kita bukan golongan munafik. Nabi pernah kata apa? Ayatul munafiq salasah, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadhiba, bila dia cakap dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tu'mina khana, bila dia diberi amanah dan tanggungjawab dia khianati amanah. Dalam satu hadis yang lain, Nabi bawa dalam bentuk munafik juga, tapi dengan plot cara yang berlainan. Nabi ni orang yang genius, tuan-tuan. Orang yang genius dan ahli bahasa, yang menutur bahasa yang totok Arab yang begitu indah. Nak tengok orang Arab bercakap dengan totok betul-betul Arab betul, tuan-tuan tengok hari ni tengah duk famous dalam mana-mana media sosial. Tengah famous dia, orang pakai duk cari. Siapa dia? Abu Ubaidah An-Natiqu Al-Askari Al-Hamas, juru cakap bahasa, juru cakap bagi Hamas. Saya duduk di Jabatan Pendidikan, tuan-tuan. Saya pegawai bahasa. Saya pegang bahasa Arab dengan bahasa antarabangsa. Jepun, Jerman, Perancis. Mandarin duduk di bawah seliaan saya. Di bahasa Arab adalah main course saya. Saya punya core business saya adalah bahasa Arab. Bila saya dengar perkataan daripada Abu Ubaidah, cara Abu Ubaidah cakap, cara dia bertutur, tuan-tuan nak dengar bahasa yang betul-betul Arab tulen, dengar Abu Ubaidah. Sebab tu tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak puas walaupun tak faham. Tak faham pun tapi dengar Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Yang lelaki duk dengar dia cakap, hak perempuan tengok, ya Allah, andainya inilah calon suamiku. Tengoklah TikTok, orang Malaysia dengan orang Indonesia punya sama-sama naik. Hak perempuan ni mai pula seorang Abu Hamzah. Tengok mata kawan tu, matamu telah menggambarkan jiwamu. Andainya engkaulah calon suamiku, ya Allah, kurniakan suami sebaik dan sekacak Abu Ubaidah dan Abu Hamzah. Orang tengok pasal Hamas kena serang, dia pergi tengok jantan tu, puja tak terpakai, tuan-tuan. Yang hak Indonesia pula, ya Allah, matanya indah banget. Aku enggak tahu betapa cantiknya wajahmu, ya Allah, jadikanlah calon suamiku sepertinya, ya Allah. Yang hak orang Malaysia pula tolong reply bawah tu pula, ya aku juga enggak tahu. Ang pun jadi Indo juga. Baik, tuan-tuan, nak dengar bahasa betul, dengar Abu Ubaidah. Itu memang kerana orang Arab satu dunia hari ni cakap Arab bukan Arab betul, tapi kita dengar macam bunyi Quran. Dek tu menyanyi lagu Pascal Maskalani dengan Amrul Diab, menyanyi lagu nasyid, menyanyi lagu, kita buh dalam kenduri kahwin. Lepas selawat pasang lagu Amrul Diab. Pasal apa? Ada bunyi ya alim Allah bi, bunyi Allah kat belakang. Padahal kawan tu di Mesir kita panggil dia Fir'aun. Pasal dia menyanyi semua lagu memuja wanita. Mana ada jago memuja Allah? Kita buh dalam kenduri kahwin. DJ pun sama-sama Al-Ud juga. Tuan-tuan, baik, Nabi kata apa? Khamsun la takunu fil munafiq. 5 benda tak ada pada orang munafik. Tadi 3 benda ada kat munafik, ni 5 benda tak ada kat munafik. Kalau tak ada kat munafik, ada kat siapa? Ada kat orang beriman, ada kat orang soleh. Tuan-tuan dengar, berbalik nah. Okey, baik. Pertama Nabi kata apa? Kat orang munafik tak ada, ada kat orang soleh, ada kat orang beriman. Yang pertama sekali ialah al-fiqhu fid din. Dia ada satu sifat yang nama sifat itu memahamkan diri dia dengan agama. Dia suka nak fahamkan diri dia dengan agama. Dia syok duduk majlis ilmu macam ni. Dia suka tempat-tempat adanya habuan untuk dapatkan kefahaman bagi agama dia, untuk dia membawa diri dia dan ahli keluarga dia agar tak terkeluar dari landasan agama. Ini orang bagus.
dia bukan munafik. Al-fiqhu fi din. Kalau dia benci majlis agama, dia benci majlis ilmu, something wrong tuan-tuan. Something wrong. Pertama, al-fiqhu fi din. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang tak ada pada orang munafik, wal wara'u bil lisan. Dia wara' pada lidah dia. Apa tu wara'? Wara' artinya ialah dia berhati-hati dengan perkataan yang keluar dari lidah dia. Dia tak keluarkan benda yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama. Dia takkan cakap benda yang menyakitkan orang keliling dia. Percakapan dia tuan-tuan, dia cukup jaga. Ini nama dia wara' bil lisan. Yang ketiga tuan-tuan, wattabassumu fil wajhi. Wajah dia mudah senyum. Dia mudah ukirkan senyuman. Tuan-tuan, syarat tuan-tuan sambut tadi, saya berdiri dekat depan, tuan-tuan berdiri kat depan sana tadi tu, first impression tuan-tuan duduk depan tu, saya kata masjid ni saya boleh main lagi. Ini bukan nak puji depan-depan. Sebab apa tuan-tuan? Orang pandang pada pandangan pertama. Saya dah pergi banyak masjid tuan-tuan. Ada masjid-masjid dan surau-surau tertentu, dia panggil kita main, kita keluar main. Lain kali tak payah sebut lagu tu tau, sebab saya dah main sekali lah. Saya dah tahu tempat mana nak turun, tak apa. Ni nak abang kata, orang yang main menyambut tu, orang masjid sebagai tetamu ni, keluar main tuan-tuan, nak cari siapa pun tak tahu. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dah jumpa ustaz nak main ceramah, ceramah ni kursi, ni meja, tak ustaz pi. Hulur. Yang lagi sempoi lagi, dia tak abang apa. Ustaz tunjuk meja, cakap pun tak. Yang tu lagi best. Lepas tu kita ceramah pula, responnya lah, respon dia buat muka macam baru lepas mati bini. Kita buat apa pun tak ada respon. Yang tu best. Yang tu rasa je nak bangkit lelah tu belah. Tuan, tabassumu fil wajhi, muka ni kena murahkan senyuman. Kerana orang bukan Islam yang belum kenal agama, dia akan tertarik kepada senyuman kita. Jangan buat muka menyombong. Kalau orang Pulau Pinang panggil muka com, muka dah main lagu tu tuan-tuan, tak payahlah. Muka mesti kena ada senyum. Piramli tunjuk contoh dah. Muka ala senyum. Mati hutang habis, senyum. Mati hutang penuh, muka macam apa. Baik tuan. Tabassumu fil wajhi, senyum. Muka kena senyuman. Kerana orang-orang yang banyak senyuman, dia tidak ada sombong. Orang yang tidak murah senyuman, orang akan kata dia sombong. Dan kemungkinan dia sombong sungguh. Dan kemungkinan dia tak sombong, tapi dia memang dilahirkan tanpa senyuman. Memang ditakdirkan dia ni memang tak ada langsung reseptor senyum, tak ada. Buat pi lawak lagu mana pun, anak dia main depan dia, habang ada berita gembira, dapat SPM straight A, dia buat apa? Bagus. Yang tu lah. Anak dia kata tak ada, yang tu je bagus, amat bagus. Anak dia kata menjesek kau abang tak apa. Baik tuan. Yang ketiga, wal wajhu fin nur, fil wajhi nur. Wajah dia ada cahaya. Maksud apa? Wajah dia tuan, orang tengok orang seronok. Orang seronok tengok muka dia. Orang suka mendekati dia. Orang mudah pergi sembang dengan dia. Dia melayan orang. Tahu melayan. Maybe siapa pun, dia tahu nak sembang lagu mana, dia pandai layan. Kerana orang munafik, dia berjauhkan diri daripada orang lain. Tuan-tuan, nak mencahayakan muka wajah kita ni tuan-tuan, nak bagi muka kita seronok, bagi lawa, bagi muka cahaya. Maksudnya muka cahaya ni apa? Orang tengok, orang nak tengok lagi. Banyakkan senyuman, banyakkan sapaan. Kena banyakkan sapaan. Ni sapaan orang tak mau lalu depan orang, tunggu orang bagi salam dekat dia. Macam kami kalau belah-belah Penang ni banyak flat. Dulu saya duduk zaman duduk apartment dulu. Masuk lift ya,
ada tempat saya duduk tu 60%, 70% Cina dengan India. Dia kita masuk tuan-tuan, dia pun tiba muka, dia tak tengok orang. Saya kalau masuk, sebab saya chairman, saya pengurusi tempat tu, saya masuk, good morning. Bila kita mulakan sapaan tuan-tuan, oh rupanya dia tunggu kita dulu. Terus mai ya, good morning Ustaz, good morning Ustaz. Mula menyapa, lepas tu tuan-tuan kita masuk lift, tak ada kita buat sapaan, dia buat sapaan kita dulu. Murahkan senyuman kita. Lagi tuan-tuan sampai satu tahap, oleh kerana kita tunjuk contoh, ada satu aunty tuan-tuan mai kat saya, Ustaz, saya tengok you punya gambar ada dekat sana jalan, dekat banner. Saya pun kata ada, memang saya duk jaga tepi jalan lah ni. Nanti tengok tu dia gelak, tak ada lah. Saya tengok itu masjid ada tok, you ada tok sana ke? Tak, saya ada tok lah kat sana. Bolehkah saya mau pergi dengar? Anti Cina nak pergi dengar kita punya ceramah pasal apa? Sebab kita duk sapa kat orang ni. Saya tengok you cara you cakap lain dengan orang, cara you sembang lain. Bukan nak suruh puji saya dah tak. Ni cerita contoh tuan-tuan. Tapi akhirnya tuan-tuan, anti ni dia punya seronok sampai tahan nak pergi dengar ceramah. Tu dia tanya kat saya, bolehkah itu masjid ni orang bagi kita orang masuk dengar ceramah? Kalau masjid Prai bagi tak? Masjid Prai bagi tak? Bagi boleh kan? Bagi sebab apa? Asbab untuk dia kenal agama. Apa susah? Tak ada larangan pun. Tuan-tuan, bagi dia kenal. Dan ni di masjid kalau masjid Syekh Yusof dah ni, tuan-tuan kalau pi hari Sabtu Ahad, rajanya buka TikTok masjid, tuan tengok. Lah ni dalam masjid kita buat dah 3 tahun kita dah buat SPM, kecemerlangan SPM sepanjang tahun. Setiap Sabtu dengan Ahad akan ada kelas-kelas SPM ni. Jadi tuan-tuan kita open. Tahu siapa main tak? Budak Cina, mak dia mentak dekat belakang kereta ada tulis I love Jesus. Main hantar anak main mengaji kat masjid. Lepas tu main pula India. Budak India lah paling ramai hantar anak. Dia pada reject dah nak main masjid sebab kita buat secara terbuka, jaga toilet kita bagi cantik, bagi wangi, tunjuk contoh terbaik. Kita ada e-library tuan-tuan, dia boleh lepak dalam e-library duduk untuk study. Budak-budak Cina dan India tuan-tuan main masjid untuk study. Orang duduk azan Zuhur, dia duduk dalam e-library, dia duduk study tuan-tuan, dia dengar azan Zuhur, duduk sampai asar. Nak pergi toilet, kita bagi makan. Jadi punya seronok pula main masjid. Mak dia mentak, bapak dia mentak, bukan Islam. Dengan harapan satu lah, kita tak abang dekat dia, you kena masuk Islam. Tak. Dengan harapan satu je, hidayah milik Allah. Asbab mesti sampai. Kita mesti cari asbab untuk dia kenal agama. Tak payah abang, tapi bagi dia peluang untuk kenal. Inilah rumah Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, yang kelima dan terakhir, yang keempat, wan nuru fi qalbi fi wajhin nur fi qalbil mawaddata fil muslimin. Yang kelima, di hati dia ada perasaan sayang kepada orang Islam. Yang ni yang tuan-tuan, last but not least, yang terakhir tuan-tuan, kena ada perasaan sayang kepada orang Islam. Agama tidak ada sempadan negara, agama tidak ada sempadan warna kulit, agama tidak ada sempadan bahasa. Tuan-tuan, dalam Islam ini, dia Bangladesh ke, dia Indonesia ke, dia Rohingya ke, dia mai dari Burma ke, dia Vietnam ke, dia mai dari Jerman ke, kalau dia Islam tuan-tuan, layanan mesti sama dengan orang Islam lain. Tidak ada double standard. Tak ada. Layanan mesti sama. Dan kita punya bayar-bayar kita, bayi-bayi kita daripada Bangladesh,
yang duduk dalam ni masjid rumah Allah. Ini bukan rumah siapa-siapa. Tengok apa-apa yang boleh kita bantu, kena bantu, ini rumah Allah. Tengok apa-apa yang kita boleh bagi, kita punya tenaga kerja kita bagi. Masjid memerlukan sumbangan infak, duit, perlu bagi. Jangan hanya kita pergi hantar duit pergi ke Bangladesh tapi kita tak bantu kepada masjid dalam kawasan kita tinggal. Ini untuk abang-abang kita, hak yang orang-orang Islam kita, adik-beradik kita, keluarga kita daripada Bangladesh dan juga daripada Rohingya dan sebagainya. Kebersamaan orang Islam kena ada. Kerana kekuatan umat hari ini adalah kerana kekuatan kasih sayang. Perasaan sayang kena ada, jangan ada benci di antara kita. Dan terakhir tuan-tuan, sebagai konklusi malam ini, pertama, kecewakan Azazil. Kedua, banggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan, penuhi 5 yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang tidak ada pada orang munafik, hanya ada kepada orang-orang soleh dan orang beriman. Wallahu alam. Terima kasih kepada Masjid Perai atas jemputan ini. Moga-moga ada sesuatu manfaat untuk kita bersama, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tuan-tuan. Tahniah kepada pihak masjid kerana berjaya menjadikan rumah Allah sekondusif ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita doakan agar kekal dengan penambahbaikan yang lebih baik lagi dan menjadi satu tempat untuk berteduhnya orang-orang Islam dalam Pulau Pinang ini insya-Allah. Wallahu a'lam, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.